Okey, bab 1. Siapa ingat lagi? Dia bertajuk tentang apa? Warisan negara bangsa. Okey. So, sinopsis untuk bab 1 ni. Okey, bab ini membincangkan tentang pembentukan negara bangsa yang telah pun wujud sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Sebelum kedatangan Barat. Ciri-ciri negara bangsa ini meliputi raja, undang-undang, wilayah pengaruh dan juga rakyat. Okey, jadi objektif pembelajaran bagi bab 1 adalah, okey, yang pertama, latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan Barat. Yang kedua, ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Yang ketiga, keunggulan sistem pentadbiran dan juga undang-undang. Dan yang terakhir sekali adalah peranan pemerintah dan rakyat. Okey. So, 1.1, latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan kuasa Barat. Okey. Pengenalan. Proses pembentukan negara bangsa dipengaruhi oleh tahap perkembangan sesebuah kerajaan. Okey. Kerajaan yang hebat dan agung menunjukkan perkembangan negara bangsa yang lebih cepat. Okey. Seterusnya, contohnya kerajaan alam Melayu seperti Kerajaan Funan, Champa, Kedah Tua, Gangganegara, Sriwijaya, Angkor dan Majapahit. Okey, masih ingat lagi tak kerajaan-kerajaan Melayu lama ni? Masih ingat tak kerajaan alam Melayu ni? Dulu awak ada belajar kan dekat tingkatan 2, tingkatan 1. Okey. Kerajaan ini menunjukkan telah wujud ciri-ciri negara bangsa yang berkembang dan diwarisi oleh kerajaan alam Melayu sebelum kedatangan Barat. Okey. Kedatangan Barat ni maksudnya kedatangan penjajah lah, macam British. Tu kita panggil Barat. Okey. Seterusnya, ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. Ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. Okey, raja. Raja merupakan tonggak utama dan dianggap suci. Yang kedua, undang-undang, iaitu panduan pentadbiran kerajaan. Yang ketiga, wilayah pengaruh, iaitu kawasan di mana rakyatnya menerima dan memperakui raja. Okey, rakyat pula adalah penduduk yang setia kepada raja dan tidak menderhaka. Okey. Jadi, untuk bahagian ini awak kena ingat, kalau raja, awak kena ingat dia adalah tonggak utama. Kalau undang-undang, awak kena ingat dia punya kata kunci adalah panduan pentadbiran kerajaan. Untuk wilayah pengaruh, awak kena ingat kata kunci dia adalah kawasan. Okey, kawasan. Kawasan. Okey, rakyat pula awak kata kunci dia adalah penduduk yang setia. Okey. So, ingat kan ada 4 ciri-ciri negara bangsa. Ini simple je. Okey, seterusnya 1.2. Ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Hal ini menggambarkan kehebatan Kesultanan Melayu Melaka yang kukuh berdasarkan ciri-ciri negara seperti, okey, yang pertama, kerajaan. Yang kedua, rakyat. Ketiga, kedaulatan. Keempat, wilayah pengaruh. Kelima, undang-undang. Dan keenam adalah lambang kebesaran. Okey. Okey, next. Kita pergi seterusnya. Okey, ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Okey, kerajaan, badan pemerintahan yang diperintah oleh raja dan dibantu oleh pembesar. Okey, yang kedua adalah rakyat. Golongan diperintah yang terdiri daripada orang Melayu dan orang laut yang mentaati rajanya. Okey, seterusnya kedaulatan merupakan lambang kekuasaan tertinggi seseorang sultan. Okey, seterusnya wilayah pengaruh, iaitu kawasan pemerintahan raja, tempat tinggal rakyat dan juga kawasan yang diakui oleh rakyat. Yang kelima adalah undang-undang untuk mengukuhkan kerajaan dan melindungi rakyat. Kalau tak ada undang-undang, huru-hara lah sesebuah negara ataupun kerajaan tu. Okey.
Dan yang terakhir sekali adalah lambang kebesaran. Ini merupakan identiti sesebuah kerajaan, keistimewaan sultan dan juga simbol kedaulatan yang memerintah. Okey, setakat ni ada yang tak faham ke? Setakat ni ada yang tak faham ke? Ada yang tak faham ke setakat ni? Okey, so kita sambung ya. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita masuk 1.3 iaitu keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang. Okey, ada dua dalam okey, yang pertama adalah sistem pentadbiran dan yang kedua adalah undang-undang. Okey, sistem pentadbiran dia merupakan sistem yang tersusun dan berhierarki iaitu sultan mengetuai pemerintahan dan dibantu oleh pembesar. Undang-undang pula mempunyai dua iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka yang berasaskan syariah dan juga hukum adat. Okey, masih ingat tak Hukum Kanun Melaka dan juga Undang-Undang Laut Melaka? Ingat lagi tak? Dalam bab tingkatan 2, bab Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Kemasyhuran sesebuah kerajaan adalah dipengaruhi oleh sistem pentadbiran yang sistematik dan pelaksanaan undang-undang yang tersusun. Okey. So kita masuk ke sistem pentadbiran. Sistem pentadbirannya dikenali sebagai pembesar 4 lipatan. Okey, ini dia menceritakan tentang sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Okey, awak ingat lagi tak pembesar 4 lipatan ni? Dekat dalam buku teks dia ada bentuk 3 segi. Itulah dia. Okey, ingat balik nanti. Pembesar 4 lipatan boleh cari dalam internet. Dia punya gambar tu kan. Dia punya piramid hierarki tu. Okey. Sultan mengetuai pemerintahan dan berkuasa dalam segala aspek iaitu peperangan, hubungan diplomatik dan juga agama. Okey, seterusnya pembesar berempat ialah siapa? Bendahara. Lagi penghulu bendahari, temenggung dan juga laksmana. Okey, seterusnya pembantu dalam pentadbiran ialah ini kita panggil pembesar-pembesar lain. Iaitu Syah Bandar, bentara, orang kaya, hulu balang dan juga penghulu. Okey. So, sultan akan dibantu oleh pembesar berempat ni. Dan pembesar berempat ni akan dibantu oleh pembesar-pembesar lain macam Syah Bandar, bentara, orang kaya, hulu balang dan juga penghulu. Okey. So, ini adalah sistem dia. Okey, sultan dibantu oleh bendahara. Lepas tu bendahara dibantu oleh penghulu bendahari, temenggung dan juga laksmana. Okey, seterusnya kita masuk kepada ni nampak sultan, bendahara, penghulu bendahari. Okey, sultan dibantu oleh bendahara, bendahara pula dibantu oleh penghulu bendahari, temenggung dan juga laksmana. Okey, so kita masuk bahagian undang-undang. So, seperti yang kita tahu, Kesultanan Melayu Melaka ni mempunyai dua undang-undang yang famous sangat. Yang pertama, Hukum Kanun Melaka. Yang kedua adalah Undang-Undang Laut. Okey, Hukum Kanun Melaka dia mengandungi 44 fasal berkaitan jenayah, bidang kuasa sultan dan pembesar, kekeluargaan dan juga ekonomi. Okey, untuk yang kedua, Undang-Undang Laut dia mengandungi 25 fasal iaitu yang berkaitan peranan nakhoda, pelayaran, jenayah di atas kapal dan juga percukaian. Okey, maksudnya Undang-Undang Laut ni dia lebih kepada perairan, aktiviti di perairan. Okey. Okey, seterusnya 1.4. Okey, yang terakhir, peranan pemerintah dan rakyat. Okey. Golongan pemerintah terdiri daripada sultan, pembesar, kerabat raja dan juga ulama. Okey, ulama ni peranan untuk agama. Okey. Seterusnya, golongan rakyat pula terdiri daripada
Ni dia. Golongan rakyat terdiri daripada peniaga, petani, tukang, nelayan dan juga hamba. Okey. So, ada dua perkara kat sini. Okey. Ada dua konsep, ada dua peranan. Yang pertama, konsep wadat. Iaitu taat setia rakyat kepada raja serta melarang rakyat menderhaka terhadap raja. Okey, tengok yang warna purple tu. Okey, konsep wadat. Ingat lagi tak konsep wadat? Dulu awak ada belajar masa bulan 1, bab 1. Inilah dia konsep wadat. Taat setia rakyat kepada raja dan melarang rakyat daripada menderhaka terhadap raja. Okey, yang seterusnya adalah hubung kait, iaitu rakyat ibarat akar dan raja ibarat pohon. Maksudnya kalau tak ada rakyat ni, tak adalah raja. Sebab rakyat inilah yang mengukuhkan sesebuah pemerintahan raja tu. Okey, jadi saling memerlukan saling memerlukan antara satu sama lain. Rakyat memerlukan raja dan raja juga memerlukan rakyat. Okey. Jadi kedua-duanya saling memerlukan untuk kesejahteraan dan kemakmuran negara. Okey. So, itu yang saya share. Perkara-perkara penting dalam bab 1 sejarah tingkatan 4. Okey, itu ada 4 perkara penting, iaitu 1.1 adalah cerita pasal latar belakang, 1.2 ciri-ciri, 1.3 keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang, dan yang terakhir sekali adalah peranan pemerintah dan juga rakyat. Okey? Okey. Sekejap ya. Okey, so setakat ni ada yang tak faham ke? Ada yang tak dengar ke saya cakap tadi? Okey, sekejap ya.